Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton, juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Pada yang belum, bolehlah menekan subscribe dan lonceng. Okey. Seperti tajuk dan thumbnail ni, ada satu isu yang banyak dibangkitkan oleh penonton daripada channel ni. Jadi malam ni kita pada waktu video ni rakam waktu malam jadi pada malam ni kita nak hurai sikit pencerahan kita nak bagi pencerahan tentang kebimbangan yang timbul itu. Okey, kita mulakan Kebimbangan yang timbul itu daripada pencarum yang telah pun aku highlight kat sini, yang telah pun mengisi borang aduan peringkat yang pertama 134,000 lebih tu. Jadi mereka membangkitkan kebimbangan Okey, sekiranya seperti yang dah berlaku sekarang ni dilanjutkan tempoh borang aduan itu, maka pemohon yang mengisi borang aduan akan menjadi semakin ramai. Jadi apabila semakin ramai mereka bimbang peluang untuk lulus itu jadi tipis. Jadi adakah benar macam tu senario dia? Okey, jadi dalam entry kali ni penjelasan sikit kita jelas secara tak berapa nak terperinci tapi detail sikit menurut data yang dah dikumpulkan oleh PGIR buat masa ni, okey, keseluruhan permohonan telah pun mencecah dekat nak mencecah ataupun dah mencecah 200,000 permohonan. Okey, 200,000 permohonan borang aduan. Okey, jadi kalau nak dikirakan yang ikut rekod rekod daripada pengeluaran yang lampau KSP 1.0 pemohonnya ialah 7 juta dan ia dibuat secara one off untuk semua pencarum yang berbaki wang mereka dalam KSP. Okey, senario dia tak samalah cerita dia. Dulu open untuk semua. Tapi kali ini kita kena ingat ianya bersasar. Bersasar, iaitu golongan yang betul-betul memerlukan dan termasuk dalam 4 kategori tuntutan yang kita dah sedia maklum dah 4 kategori tuntutan tersebut. Jadi mereka inilah yang akan diperjuangkan untuk membuat pengeluaran sekali lagi iaitu KSP 2.0. Jadi sekira kita tengok daripada data yang kita terima daripada borang aduan itu, kalau nak dibandingkan dengan 7 juta yang lampau memang jauh berbeza jadi walaupun tempoh ada berbaki lebih kurang 6-7 hari lagi tapi aku tak rasa pun jumlah itu akan mencapai 1 juta pun. Jadi bermaksud kalau nak dibandingkan dengan yang dahulu 7 juta, kali ini tak sampai 1 juta pun yang telah dan yang telah lah. Kenapa aku cakap akan? Sebab masih dalam tempoh lagi kan, tak akan mencapai 1 juta pun yang akan mohon. Okay, jadi dalam erti kata yang lainnya, walaupun ada pertambahan daripada 134,000 yang asal yang peringkat pertama itu, dan jika dicampurkan dengan yang peringkat kedua, ia masih tidak boleh menandingi pengeluaran 1.0 dan jumlah pemohon jauh lebih kurang. Jadi kalau kita nak katakan itu sebagai satu alasan untuk pihak kerajaan menidakkan keperluan pengeluaran 2.0 ni, aku dapat cakap satu benda je lah 2.0 ni ialah satu tuntutan bersasar bersasar, iaitu golongan yang sangat-sangat memerlukan dan kita kena faham apabila disebut bersasar, kita jangan ingat pihak KPSP ke pihak kerajaan ke bodoh nak membiarkan saja. Semestinya akan ada semak silang semakan silang untuk memastikan adakah benar orang tersebut contoh tidak bekerja ataupun dah lama tak mencarum. Jadi semestinya akan ada semakan silang untuk memastikan golongan itu benar-benar terkesan. Jadi pengeluaran 2.0 ni adalah satu pengeluaran yang bersasar, dan persoalan tentang pertambahan yang mengisi borang aduan itu akan menipiskan peluang tak timbul sebenarnya tak timbul. Okey, jadi kesimpulan dalam video ini video yang taklah panjang, taklah pendek, tapi cuma nak memahamkan masyarakat di luar sana bahawa sekiranya pertambahan itu terlampau banyak sekalipun, okey, katakanlah 300,000 ataupun 400,000, maka ia tetap jauh lebih kurang berbanding dengan 7 juta pemohon yang terdahulu pada pengeluaran 1.0. Jadi kalau kita nak mengaitkan ia sebagai satu faktor yang bakal menggagalkan KSP 2.0, aku tak rasa pun itu sebagai menjadi satu faktor. Kerana apa? Kerana pusing-pusing ikut mana pun, kuasa yang menentukan sama ada lulus ataupun tidak itu ialah pada kuasa Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dan seperkara lagi walau banyak mana pun borang aduan yang diterima, ia semestinya akan ditapis untuk memastikan pencarum-pencarum tersebut betul-betul terkesan. Jadi kalau ada yang cuba-cuba nak menangguk di air yang keruh sebagai contoh sebagai contoh, tidak terjejas, pendapatan okey, caruman okey, berkemungkinan insan ini tidak akan lulus. Contoh tapi kalau yang betul-betul terkesan pula hasil semakan daripada KPSP itu mendapati contoh dah setahun ataupun 6 bulan dah tak mencarum, tak ada caruman masuk, tidak diketahui, majikannya memang tak ada, maka itulah golongan yang betul-betul terkesan.
dan akan dapat lah insyaAllah. Kalau diluluskannya, aku tak cakap akan lulus, tapi sekiranya diluluskan oleh PM, maka luluslah ia. Okey, jelas. Begitu juga dengan kategori-kategori yang lain, isi rumah suri rumah ataupun ibu tunggal yang dah lama tak menjarum ni, ia akan disemak untuk memastikan betul ke mereka ni dah lama tak menjarum. Jadi pembuktian itu akan dilakukan oleh pihak BSP nanti. Jadi tak timbul soal kalau lagi ramai yang isi borang aduan akan menyulitkan lagi, tidak. Sebaliknya, lagi ramai yang isi borang aduan sebenarnya lagi bagus. Ya, lagi bagus. Itu menunjukkan kekuatan sesuatu tuntutan itu, ya, ramai. Jadi lulus ataupun tak lulus bukannya terletak pada borang aduan itu, tapi kepada pertimbangan dan hasil semakan daripada pihak yang berkenaan dan keputusannya sekali. Okey, aku kira korang semua jelas. Banyak soalan yang bertanyakan tentang benda-benda macam ni, akan memberi kesan kepada pengeluaran jadi lambat dan sebagainya. Okey, jadi kena faham-faham lah apa yang aku sampaikan tadi tu. Okey, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. See you guys in my next video. Bye-bye.